Modul A+ yang saya binding berikan awak pada muka surat 192. So boleh re-answer balik soalan tu Soalan tu SPM tahun 2012. Kita nak bincang soalan bahagian B sampai habis. Lepas tu kita berhentilah sebab hujan ni. Okey, soalan nombor 9 ni merujuk sebahagian daripada jadual berkala huruf-huruf mewakili tidak mewakili bukan simbol sebenar diberi QR. Bila awak dapat jadual berkala ni, yang pertama sekali awak kena tahu Okey, bila awak dapat jadual berkala, awak kena tahu kedudukan kumpulan kala. Okey, yang kita belajar kumpulan 1, kumpulan 2, di sini 3 hingga 12. Di sini 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. So kumpulan 1 ni adalah logam alkali. Dan kumpulan 2 logam alkali bumi. Manakala 3 hingga 12 ini adalah logam peralihan. Dan kita belajar juga kumpulan 17 halogen dan 18 adalah gas adi. Jadi pemisah antara logam dan bukan logam, pemisahnya di sini. Okey, 1 hingga 13 adalah logam. Dan selebihnya 14 sampai 18 adalah bukan logam. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kumpulan? So, kumpulan ini adalah laju. Teacher. Ya. Ada orang tak boleh masuk. Ada tak boleh masuk? Okey, sekejap. Masuk dah? Tak ada dah? Sabar nak tanya je. Okey, dah masuk. Siapa dia tak ada? Masuk teacher. Okey. Sebenarnya saya dah auto admit tu. Saya dah tekan butang auto admit. Mungkin lambat sikit lah kot. Okey, so apa maksud kumpulan? Ialah laju menegak di dalam jadual berkala unsur. Kena sebut sebabnya jadual berkala unsur ni satu nama khas. Maknanya tajuk kita belajar tu jadual berkala unsur. Kalau kita sebut laju menegak saja memang tak dapat markah lah. Baris menegak dia tak terima. Dia nak laju menegak. Maknanya vertically column. Okey, dalam jadual berkala unsur. Okey, lagi Q dan R terletak dalam kumpulan 1. Dia dah beritahu. Nyatakan nama lain bagi kumpulan 1. So, nama lain kumpulan 1 adalah logam alkali. Tu nama lain bagi kumpulan 1. Okey. Logam alkali. Soalan bahagian B ni, soalan esei pendek-pendek je. Dia lebih kurang macam soalan struktur juga. Cuma bezanya awak kena jawab di kertas kajang lah. Okey, tulis susunan elektron bagi atom X. Nyatakan kedudukan X dalam jadual berkala. So, X sekarang ni duduk, kalau tengok sini. Okey, kumpulan 17. Dan dia kala 1, 2, 3 pada kala 3. Jadi kalau kumpulan 17 bermaksud dia ni ada 7 elektron valence. Dia ada 7 elektron valence. Dan kala 3 ni nak beritahunya ada 3 petala. Jadi susunan elektron dia mesti ada 3 petala, ada 3 nombor. Dan nombor terakhir elektron valennya mestilah 7. Petala pertama mesti 2 dan petala kedua mesti 8. Barulah. Okey. Okey, jadi susunan elektron bagi atom X 2, 8,
7. Awak tak perlu nak merujuk jadual bekalan unsur yang sebenar sebab kita dah belajar bagaimana kita nak tahu kedudukan suatu unsur dalam jadual bekalan dengan melihat electrovalence. Maknanya nombor kumpulan ni merujuk pada electrovalence dan kala ini merujuk kepada bilangan petala yang berisi elektron. Okey, jadi nyatakan kedudukan X dalam jadual bekalan. Bila sebut kedudukan, maksud dua-dua lah kita kena beritahu. Kumpulan 17 kala 3. Susunan ni satu markah. Kumpulan 17 dan kala 3 ni satu markah. Sebab dia seolah macam koordinat lah. Di mana X itu terletak. Okey, B2 menunjukkan sifat fizik unsur X dan unsur Y. So kalau awak tengok dia dah beritahu keadaan fiziknya gas, ni cair. Lepas tu takat lebur dan takat didih. Dia selari dah dua-dua. Bila kita baca dua-dua. Bukan kita banding takat lebur saja ataupun takat didih sahaja. Maksudnya kalau awak tengok takat lebur X lebih tinggi, lebih rendah daripada Y. Sama juga dengan takat didih. Takat didih X lebih rendah daripada Y. Maknanya kita boleh sebut dua-dua lah. Takat lebur dan takat didih X lebih rendah daripada Y. Okey, jadi soalan kita bandingkan takat lebur dan takat didih unsur X dan Y. Takat lebur dan takat didih. Sebut sekali lah. Sebab saya tengok jawapan yang anda semua buat. Yang pertama awak banding takat lebur. Yang kedua awak banding takat didih. Jadi tak selari. Takat lebur tinggi, kejap takat didih rendah. Padahal kita boleh compare based on nilai hak beridah sini. Maksudnya awak tak perlu fikir dah. Okey, jadi banding yang pertama, poin kita yang pertama, takat lebur dan takat didih unsur X ataupun X saja pun boleh lebih rendah daripada Y ataupun sebaliknya. Kalau kata Y lebih tinggi daripada X pun betul. Okey, lagi terangkan jawapan anda. Okey, menerangkan takat lebur takat didih. Lalu saya sebut, kalau sebut takat lebur takat didih ni ada dua benda. Satu, daya tarikan. Daya tarikan antara zarah. Yang kedua, tenaga haba yang diperlukan. Okey, kalau daya tarikan antara zarah ni kuat, apa jadi pada tenaga haba yang diperlukan? Banyak ke sedikit? Banyak. Banyak. Dia selari lah maksudnya. Kalau kuat, banyak bermaksud ikatan tu kuat lah. Sebab itulah suhu tu yang dingin. So, takat lebur takat didih ni kan suhu. Sebab tu takat lebur takat didih cecair lebih tinggi. Sebab cecair ni daya tarikannya lebih kuat sebab dia pun duduk dekat-dekat. Kalau kita compare zarah, kalau kita lukis zarah, kalau gas memang jauh-jauh. Tapi kalau cecair, ada yang bersentuhan. Ada yang terpisah tapi kedudukannya dekat. Bila kedudukan dekat-dekat, daya tarikan ni adalah masih kuat. Tapi kalau gas dah jauh-jauh ni, daya tarikan antara zarahnya dah lemah. Jadi kalau dah lemah, kalau awak panaskan, tak mengambil masa yang lama lah. Maksudnya suhu yang rendah. Okey, sebab itulah takat lebur dan takat didih bagi gas lebih rendah daripada cecair. Okey, jadi poin yang kedua, itu poin pertama, banding. Okey, poin kedua, kita banding daya tarikan antara zarah. Okey, bila kita dah sebut unsur X dulu, maka seterusnya X dah dulu. Maknanya selari. Okey, daya tarikan antara zarah unsur X lemah berbanding Y. Okey, sebab kita kata rendah maka dia lemah. Jadi unsur X
perlu tenaga haba yang sedikit berbanding Y. Jadi selari kalau tengok rendah, lemah dan sedikit. Maka dia ada 4 tak situ tak? Okey, satu lagi dia tambah poin di sini nak beritahunya benda ni biasa kalau jawapan sebelum ni ini je hak wajib. Kalau markah 3 ini jawab awak perlu jawab. Tapi di sini dia tambah pasal sebab bila gas dengan liquid ini dia rujuk benda ni adalah molekul. So saiz molekul X lebih kecil daripada Y. So cukup 4 markah. Tapi hak wajib selalu kalau jumpa 3 markah yang saya bulat ni lah 1, 2 dan 3 ni. Ini tambahan poin baru untuk cukupkan 4. Okay, macam mana kita tahu molekul? Biasa gas dengan cecair ada molekul. Kalau pepejal tak mungkin lah molekul. Kalau gas ni wajib dah molekul kan? Tapi pepejal ada tak molekul? Ada tak pepejal molekul? Warna dia. Ada tak pepejal molekul? Salan? Mana Salan? Ya ke? Ada tak pepejal keadaan fiziknya molekul? Ada. Ada. Contoh? Contoh pepejal yang wujud sebagai zarah molekul. Apa dia? Cik beri satu contoh ke saya. Tahu tak tahu? Tak ke? Awak belajar awal-awal lagi tajuk. Ni. Naftalena. Naftalena ni apa? Ubat lipas ke? Buat regak ke? Pepejal ke? Cecair ke gas dia? Nampak gegak ni pepejal? Cecair atau gas? Pepejal. Dia pepejal. Tapi dia adalah molekul. Jadi kena tahu molekul mungkin pepejal, mungkin cecair, mungkin juga gas. Tapi kalau atom biasanya kita jumpa pepejal. Sebab kenapa? Sebab dia ni kebanyakan atom ini adalah logam. Molekul ini bukan logam. Basic ni awak belajar. Okey, kalau ion sama ada pepejal ataupun cecair ataupun kita panggil aqueous cecair. Pepejal yang dilarutkan dalam air menjadi cecair. Ion tak mungkin ada gas. Sebabnya semua gas adalah molekul kecuali gas nadir. Okey, gas nadir duduk sini. Sebagai atom tapi dia gas. Jadi kalau tengok dalam molekul atom, ion apa beza? Dalam molekul ada gas. Semua gas adalah molekul. Dikecualikan gas adi. Okey, C belajar menunjukkan
Pemerhatian mengkaji kereaktifan unsur kumpulan satu apabila bertindak balas dengan air. Okey. Jadi unsur Q, kalau awak tengok gambar ni, kita boleh nampak yang mana lebih reaktif kan? Gambar ni. R lebih reaktif. Gambar ni menunjukkan kereaktifan unsur tersebut. Okey, bergerak. Bergerak laju secara rawak. Bergerak lebih laju secara rawak. Pemerhatian ni dah merujuk kepada kereaktifan. Okey, lagi menyala dengan nyalaan kuning. Menukar ketan litmus merah kepada biru. Yang ini nyalaan ungu. Lagi bunyi pop. Menukarkan kertas litmus merah kepada biru. So ada yang sama kan? Merah kepada biru. Ini merujuk kepada larutan yang terhasil itu bersifat alkali. Okey, jadi nyata satu sifat larutan yang terhasil, larutan bersifat alkali. Jangan jawab alkali saja. Bersifat alkali. Persamaan kimia bagi tindak balas antara Q dengan air. So Q ini dia kumpulan satu ni kita belajar lithium, natrium, kalium. Kalau kita ambil unsur sebenar, kita boleh nampaklah apa berlaku dalam persamaan ni. Tindak balas dengan air. Kalau kata natrium tambah air, dia akan jadi natrium hidroksida tambah hidrogen. So balance 2, 2, 2. Itu tindak balas dengan air. Jadi di sini dia kata Q. Kita tungkarlah natrium ni kepada Q. Maka dapatlah Q tambah H2O. QOH tambah H2. So 2, 2, 2. Nyalaan kuning ni unsur sebenar apa? Lithium atau natrium? Nyalaan kuning. Ni nyalaan ungu. Sebab dia tak ada hint lain dah. Nyalaan tu yang beri hint kepada kita nak beritahu unsur sebenar itu lithium, natrium ataupun kalium. Jadi kalau awak rujuk balik buku kerja awak, lithium warna nyalaan merah. Hak ni nyalaan kuning. Hak ni nyalaan ungu. Jadi Q ni natrium. R ini adalah kalium. Jadi persamaan kimia Q ni kalau awak tukar beri persamaan yang ini, maka diterima jugalah sebab ditukar kepada unsur yang sebenar dan betul. Okey. Okey, lagi pengiraan. Bila ada persamaan kimia, memang tak lari daripada pengiraan 3 step. Hitung isi padu gas hidrogen yang terhasil apabila 2.3 gram Q bertindak balas dengan air pada keadaan bilik. Jadi sekarang ni, dia beri Q. Kalau dia suruh kita kira hidrogen. Hak ni dia beri. Maka buatlah jadual macam biasa. Hak diberi di depan, ditanya di belakang. So Q, H2. Dia 3 step. Kalau ada persamaan kimia, memang dia 3 step. Tapi tengok formula kita nak guna betul ke tak. So mol 2.3 bahagi Q23. So dapat 0.1 kan. Daripada persamaan Q 2 mol dan hidrogen 1 mol. Jadi jika 0.1 maka 0.05. Okey, isi padu pada keadaan bilik sama dengan 0.05 darab 24. Berapa jawapan? 1.2. 1.2 unit. Unit apa?
DM padu. DM padu. Okey. Dapat 6 markah. Ini 1. Ini 2 markah. Ini markah ke 1, 2, 3. Ini markah ke-4. Ini markah ke-5. Ini markah ke-6. Persamaan kimia 2 markah dah. Markah kedua dan markah ketiga. Okey, lagi bandingkan kereaktifan unsur Q dan R. So tadi kan saya dah, kalau nampak gambar tu dah nampak dah sebenarnya nak banding apa kan. Awak mana lebih reaktif. So R lebih reaktif daripada Q. Okey, terangkan. Kalau menerangkan kereaktifan kumpulan 1, ada 3 poin. Awak tengok balik nota layan saya bagi. Saiz atom. Daya tarikan antara nukleus dan elektron valence. Mudah atau susah lepaskan elektron valence. Mesti 3 poin ni. Okey, jadi dalam penerangan, kita mesti guna perkataan, kita nak menerangkan benda ni dengan menggunakan atom. Kenapa kita guna atom? Sebab kita menerangkan pasal sebiji struktur atom sahaja. Kalau banyak-banyak unsur, jadi nak menerangkan benda, nak lepaskan elektron ni atas sebiji kita boleh tengadah. Jadi kita kena guna perkataan atom. Jadi poin kedua, saiz atom R menuruni kumpulan lah ni maksudnya. Kalau kita rujuk balik jadual berkala tadi, saiz atom R lebih besar daripada atom Q. Okey, maka daya tarikan antara nukleus dan elektron valence atom R lemah daripada atom Q. Kenapa lemah? Sebab dia besar. Bila besar, jauh. Maka lemah. Okey, last sekali. Atom R lebih mudah melepaskan elektron valence. So, 4 poin. 1, 2, 3, 4. Okey, atom. Sini atom. Ini pun atom. Ini pun atom. Ini pun atom. Jadi kalau kita tak guna perkataan atom, maka kita akan hilanglah markah. Walaupun kita faham macam mana nak terangkan. Okey, soalan D. Nyatakan nama gas W, belongkan cuaca. Gas W tadi kalau kita tengok adalah gas adi kan. Kumpulan 18. So belum kaji cuaca dia guna gas helium. Apakah kewajaran penggunaannya? Yang pertama dia ringan. Sebab dia berterapu naik ke atas. Ringan dan tidak reaktif. Kita dapat 2. Okey, ada soalan? Nombor 9. Itu melibatkan jadual berkala dah. Okey, nombor 10 ni acid base. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan asid kuat? So, kita balik pada asal dia dulu. Kalau asid sahaja, bahan yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen. Ini asas untuk asid sahaja. Tapi bila pergi kepada asid kuat, dia mesti ada tambahan asid kuat ni. Tambahan kat mana? Kat sini. Kat sini. Okey, dia akan jadi asid kuat ialah bahan yang mengayon lengkap
di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Dua tepat. Jadi, kalau tengok mana tambahan dia? Mengion lengkap, kepekatan yang tinggi. Kalau lemah sebaliknya lah. Kalau asid lemah, dia jadi mengion separa, kepekatan ion hidrogen yang rendah. Jadi contoh bagi asid kuat, banyak. HCl, asid nitrik, asid sulfurik. Itu contoh asid kuat. Biasa dia nak namakan So namakan, kalau awak bagi formula dia tak terima lah. Saya tak rasa. Kena eja Okey, sebab namakan asid hidroklorik, asid nitrik ataupun asid sulfurik. Salah satu namakan. Okey, terangkan mengapa asid etanoik glasia tidak menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah. Glasia ni asid tuling. Asid etanoik glasia ni adalah asid tuling tanpa air. Jadi bila tanpa air, suatu asid itu tidak boleh menunjukkan sifat berasid kerana asid etanoik ini Okey, yang pertama dua poin Yang pertama sebab dia adalah asid kering ataupun kita kata tiada air, maka bila tiada air dia akan wujud sebagai molekul. Dia akan kekal sebagai molekul. Dia bila ada air je asid ni boleh mengion. Dia akan kekal sebagai molekul. Ataupun kita boleh kata tiada ion hidrogen. Sebab ion hidrogen ni yang akan menunjukkan suatu asid itu bersifat asid. Ada air je boleh wujud ion hidrogen. So kalau tiada air, tiada ion hidrogen. Kenapa tiada air hidrogen ni? Sebab dia kekal sebagai molekul. Okey, soalan B. Serbuk magnesium berlebihan ditambah ke dalam asid nitrik 50 cm padu 1 mol per dm padu membentuk garam Z. So kita nak namakan garam Z, kita mesti tulis persamaan kimia dulu baru kita nampak. Okey, magnesium Mg, asid nitrik HNO3. So dia akan jadi magnesium nitrat. Magnesium nitrat Mg NO3 kurungan 2 sebabnya Mg tu plus NO3 negatif. So tinggal lagi hidrogen. Okey, 2. So persamaan kimia 2 markah. Jadi ni dah ada persamaan kimia. So garam Z nama dia magnesium nitrat. Okey, soalan lagi. Gisim garam Z yang terbentuk. Jadi sekarang ni kalau awak tengok soalan ni yang dia beri asid nitrik lah. Isi padu dengan kemolaran. Ini yang diberi. Ini yang disoal. Jadi jadual kita asid nitrik di depan. Magnesium nitrat di belakang ataupun Z. Okey, 3 step. So di sini kita ada M dengan W. So guna N sama dengan MW per 1000 M kita 1 kemolaran, W 50 bagi 1000 jadi 0.0
0.5 tak? Mol. Okey, ratio 2 mol nisbah 1 mol ni 2 1. So 0.05 0.025 mol. Jadi GSIM awak baca betul-betul GSIM. Kadang hak tanya isi padu jawab GSIM. Hak tanya GSIM jawab isi padu. So mol darab GSIM molar. Bukan kita tak boleh kira, kita cuai. 0.025 darab, dia dah beri dah, tak boleh kira. 148. Okey, keluar berapa? 3.7. Okey, 3.7 gram. Okey, sepanjang soalan ni, saya rasa setiap soalan awak jumpa pengiraan 3 langkah tak? Dengan syarat persamaan kimia ada. Maka akan adalah pengiraan 3 langkah ni. So basically dia sama sahaja. Okey, last. Tindakan haba ke atas 2 garam zinc, P dan Q. Jadi sekarang ni garam P dipanaskan, ada air kapur. So bila ada air kapur, biasa gas yang mengeluarkan air kapur ni adalah gas karbon dioksida. Lepas tu pepejar kuning bila panas, putih bila sejuk. Yang ni memang awak kena menghafal lah baru awak tahu. Ini adalah zinc oksida. Bermaksud garam P ini, kalau ada karbon dioksida, garam P ni sejenis garam apa? Karbonat. Karbonat. Jadi P ni zinc karbonat. Jadi kalau kita nak tulis persamaan kimia, ZnCO3 akan keluar ZnO tambah CO2. Mudah je kan? Tak ingat awak ni. Okey lagi. Pepejar kuning bila panas, putih bila sejuk. Sama juga kan? ZnO. Gas perang. Dalam tajuk garam, kalau kita belajar, gas perang ada satu je. Nitrogen dioksida. Lepas tu menyalakan kayu uji berbara. Kayu uji berbara ni oksigen. Kalau kayu uji menyala tu hidrogen. Jadi sekarang ni kalau ada nitrogen dioksida, garam Q ni garam apa? Ada unsur apa? Kalau ada nitrogen dioksida ni. Kita belajar garam ada berapa? Garam sulfat, okay. Garam klorida, garam nitrik dan garam apa satu lagi? Karbonat. Karbonat. Jadi kalau nitrogen dioksida, mana ciri-ciri hak ada nitrogen dioksida? Nitrit. Nitrat. Nitrit lain. Tu asid nitrit tapi formula dia NO3 tu. Bila asid nitrit. Tapi kalau garam lain kita baca nitrat. Jadi dah ada zinc, maksudnya garam Q ni adalah zinc nitrat. Jadi persamaan kimia kita kalau kita nak tulis zinc nitrat dipanaskan okey, dapat zinc oksida, nitrogen dioksida dan oksigen. So balance dia 2, 2, 4. Di spesies yang sama plumbum nitrit. Selagi kuprum 2, nitrit tu kepala je. Balance semua sama. 3 ni, 3 beradik ni. Yang ini pun sama. Zinc karbonat, plumbum karbonat, kuprum karbonat. So tu kepala saja. Warna di sini akan berubah lah. Maksudnya bergantung pada bahan apa yang kita dapat kita guna. Plumbum, kuprum atau zinc. Okey, tulis formula bagi garam P dan garam Q. Dia nak formula.
Dia bukan minta persamaan, dia nak formula. So P adalah zinc karbonat. Q adalah zinc nitrat. Huraikan ujian kimia mengenal pasti anion dalam garam Q. Bila ujian kimia mesti ada kaedah, mesti ada observation. So anion ion positif ke ion negatif? Oh sorry, ni ada lagi ni. Baki R. Dia ada tadi kan? Baki R, zinc oksida, gas A, karbon dioksida, gas B, nitrogen dioksida, gas C, oksigen. Okey, jadi yang ni 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 5 markah, 6 markah. Jadi ujian kimia ni, huraian ni adalah 4 markah. Jadi dalam sebatian Q, kita ada Zn2 plus dengan NO3 negatif. Anion ialah ion bercharge negatif. Jadi nak mengenal pasti ion nitrat. Macam mana nak menghuraikan? Macam yang soalan yang lepas tu ada kita buat ujian kation ke? Jadi tabung uji kita kosong. Kena tahu reagen apa yang kita nak guna. Dia setiap ion negatif ni ada satu je ujian. Dia tak macam ion positif. Jadi ion nitrat ni dia guna ferrum 2 sulfat. Dia guna asid sulfurik pekat dan asid sulfurik cair. Ini bahan yang diguna dalam prosedur itu. Jadi tabung uji kita kosong. So langkah pertama, masukkan larutan zinc nitrat. Okey, jadi langkah pertama, masukkan 2 cm padu larutan zinc nitrat ke dalam tabung uji. Sebab dia huraikan ujian. Awak mesti tulis prosedur. Okey, yang kedua, kita masukkan asid. Ini nombor 1 Nombor 2, asid sulfurik cair. Dan yang ketiga, kita tambah larutan ferrum 2 sulfat. Yang keempat, barulah kita titis perlahan asid sulfurik pekat. So tu dia punya langkah. Jadi 1, masuk larutan. Yang kedua, tambahkan asid sulfurik cair diikuti larutan ferrum 2 sulfat. Okey. Dan goncang. Okey. Yang ketiga, ni dia sekali satu ayat. Yang ketiga, titiskan perlahan-lahan asid sulfurik pekat. Kita buat eksperimen ni ke? Kita ingat dah? Pada dinding tabung uji. Apa yang terbentuk? Pemerhatian kita, cincin perang terbentuk. Maka inferen kita, ion nitrat hadir. Tak apalah lebih step pun walaupun markah dia sikit. Tapi yang pasti lengkap. Jadi 1, 2, 3 ini adalah prosedur. 4 observation. 5 adalah inference. Jadi tu cara nak jawab ujian anion. Tak boleh cek balik. Kita ada 4 je anion. Setiap satu anion satu sahaja ujian. Jadi ujian cincin perang ni dia sedikit panjang kalau berbanding ion sulfat, ion klorida dan ion karbonat. Okey, ada soalan lain? Ada nak tanya?
ada nak tanya? Saya buka pada pertanyaan. Okay, jadi kalau tak ada nak tanya, teacher nak suruh awak buat latihan dalam modul A+ tu untuk tajuk garam, soalan struktur, muka surat 152, 153. Baca balik, baca dulu garam, faham, ingat warna, asid, base dan garam Boleh? Boleh. Okay, kita revision balik. Kalau dah memang tak ingat dah tak tahu nak jawab lagu mana. Jadi boleh soalan objektif pun boleh jawab. So kita fokus dulu tajuk garam, asid, base dan garam. Okay. Nanti by kelas, lepas ni kelas kita dah gabung dah lah. Sebab minggu ni saya sedikit sibuk dengan analisa periksa. Esok ada kelas 5K tak? Ada ke? Ada, Cik. Esok kita jumpa. Okey, setakat ni sahaja malam ni. Kalau tak ada soalan. Teacher, kelas okey esok je, lusa. Lusa Khamis. Ya, Saya cikgu pun Hassan. tak ingat mana kelas ni. Okey, lusa lah. Okey, sampai situ saja. Kita jumpa next class. Apa-apa pertanyaan boleh message je saya. Okey, Assalamualaikum.